Hello, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih pada korang dah tengok video aku ni. Masuk ke game week ke-12. Okay, setelah habisnya game week 11. Okay. Kalau ikutkan game week 11 pada aku, poin yang tak berapa nak cantik untuk tim aku. Aku rasa hampir keseluruhan juga yang tak berapa cantik. Average kat sini yang aku boleh nampak lebih kurang 32 poin untuk tim yang ada bermain Fantasy Premier League. Dan mengikut perlawanan yang ada dalam game 11, ada beberapa perlawanan yang agak menarik, dan ada juga keputusan yang agak mengejutkan pun ada juga. Tapi aku lebih suka sedikit lah aku cerita pasal game 11, iaitu kemenangan Man U 1-0. Ini pada aku perlawanan yang orang kata kurang sikit pada aku kurang, sebabkan kemenangan tu agak susah aku nampak Man U untuk menang bertemu dengan Fulham. Kemudian perlawanan antara Brentford dan West Ham yang bersudahan dengan 3-2. Kemudian perlawanan seterusnya pada aku adalah yang aku nampak yang menarik, perlawanan Everton dengan Brighton, yang pada aku pun keputusan yang tak berapa nak best, iaitu seri. Okay, 1-1. Aku expect dalam game ni Brighton akan menang lah dengan Everton. Kemudian perlawanan seterusnya adalah Man City dengan Bournemouth, yang aku predict memang Man City akan menang 6-1. Dalam game ni tak ada gol daripada Haaland, dan ramai juga yang kena scam bila meletakkan Haaland sebagai kapten. Perlawanan seterusnya adalah Sheffield United dengan Wolves, yang aku jangkakan Wolves akan menang, tapi kesudahan dengan Sheffield United menang 2-1. Perlawanan yang ditunggu dalam game 11 adalah Newcastle dengan Arsenal, yang kesudahan juga Newcastle menang 1-0. Cuma game yang agak kontroversi lah pada aku. Kemudian perlawanan seterusnya adalah Nottingham Forest dengan Sevilla. Aku jangkakan Sevilla akan menang, tapi kesudahan dengan Nottingham Forest menang dengan 2-0 dalam Sevilla. Perlawanan yang seterusnya adalah Luton Liverpool, yang sepatutnya pada aku Liverpool agak mudah sepatutnya bertemu dengan Luton, tapi berkesudahan dengan seri 1-1. Jaringan awal daripada Luton, Liverpool dapat jaringan pun daripada Diaz, itu pun daripada sub, Diaz pun daripada sub. Kemudian perlawanan Spurs dengan Chelsea. Kalau Spurs Chelsea ni aku expect sebelum ni, tak ada salah aku dalam prediction aku mengatakan seri game ni, tapi kesudahan dengan Chelsea menang 4-1. Okey, itu antara game 11 punya cerita. Dan kedudukan sekarang, Man City berada dalam tempat pertama, Spurs dalam kedudukan kedua, Liverpool 3, Arsenal 4, Aston Villa 5, dan kedudukan yang di bawah aku nampak kat sini Bournemouth, Burnley dengan Sheffield United. Okey, setakat game 11 ni pada aku kesemua tim dah ada menang, jadi tak ada lagi nampak tim-tim yang tak ada kemenangan lagi. Okey, buat setakat ni lah. Okey, dan kita bercerita pasal game week ke-12. Okey, game week ke-12 pada aku ada beberapa game yang agak menarik. Antaranya lah, aku bercerita pasal game yang menarik saja. Perlawanan ni macam biasa. Okey, 10 juga game dalam game week ke-12. Antara perlawanan yang pada aku agak fokus sikit kat sini adalah perlawanan Man U dengan Luton, yang aku expect game ni agak mudah sebenarnya untuk Man U menang. Perlawanan seterusnya yang aku nak tengok juga, yang aku fokus sikit, ialah perlawanan antara Chelsea dengan Man City. Okey, kita tahu kemenangan Chelsea dengan Spurs 4-1, kemenangan Man City dengan Bournemouth 6-1. Kedua-dua tim ni menang dalam game 11, dan dari segi performance aku nampak Man City lagi better lah daripada Chelsea. Chelsea agak terumbang-ambing. Cuma dalam game ni aku rasa agak seronok nak tengok. First adalah pada aku adalah pertemuan Man City dengan Chelsea ni bermain dekat Stamford Bridge. Kemudian kedua pada aku performance yang daripada Chelsea yang tak berapa nak cantik. Okey, nak tengok macam mana dia bertemu dengan tim yang agak besar. Okey, perlawanan seterusnya yang aku fokus kat sini adalah perlawanan antara Spurs dengan Wolves. Pada aku agak menarik juga, sebab Wolves dalam season ni agak tak dipandang sangat. Macam aku sendiri, aku pun tak pandang sangat untuk Wolves punya player, tapi aku teringat pasal game musim ni yang ada kemenangan Wolves dengan Man City. Mampu tak Wolves untuk menang bertemu dengan Spurs. Itu antaralah yang aku fokus untuk game week ke-12. Kemudian bercerita pasal player prediction aku,
Macam biasa, aku sediakan 6 player kat sini dan aku harap dapat membantu korang untuk memilih player. Pertama kat sini adalah Dini, iaitu salah satu player Aston Villa, bermain bagai defend. Minggu ni akan bertemu dengan Fulham, kemudian bertemu dengan Spurs, bertemu dengan Bournemouth dan kemudian bertemu dengan City. Dari segi 3 minggu ni pada aku agak okey lah nak pegang player Aston Villa. Harga 4.7. okey. Perlawanan bertemu dengan NFO, ada kekalahan 2-0 bermain dekat tempat NFO. Game yang pada aku agak mengejutkan, sebab sepatutnya aku expect game ni akan mudah sebenarnya untuk Aston Villa menang. Sekali lagi kita kena scam dengan Watkins. Selepas hat-trick dia dalam game ke-7 tu, ramai juga yang meletakkan captain. Poin untuk Dini dalam game tu satu saja, iaitu 90 minit game ada 2 poin. Gol considered kat situ ada 2, negatif 1, so 1 poin untuk Dini. Dari segi statistik kat sini, shoot 1, on target 0, expect goal kat sini 0.04, kipas ada 4, okey. Expect assist kat situ adalah 0.30. Agak menarik mengenai ni disebabkan kita untuk pemilihan bahagian defend agak sesuai lah sebenarnya untuk diletakkan dalam tim kita. Tapi masalahnya pada aku untuk Dini adalah 4 kad kuning yang ada pada dia sekarang, aku rasa agak tak berapa nak sesuai. Tapi aku letak dia sebagai pilihan untuk game week ke-12 ni, okey. Jadi bolehlah korang nak memilih untuk dia dalam game week ke-12. Kemudian daripada last game bertemu dengan Fulham, banyak berpihak kepada Aston Villa dengan 4 kemenangan, 1 kekalahan. Tak ada apa-apa seri dalam 5 game terakhir. Okey, Dini ni ada 1 rekod assist, okey, bertemu dengan Fulham. Aku tak ingat season berapa, tapi ada 1 assist. Minggu ni terlibat dengan tengah minggu ni dia terlibat dengan Aston Villa, terlibat dengan Conference League hari Jumaat. Player kedua kat sini adalah Mitoma, iaitu player Brighton, bermain bagi midfield. Price yang pada aku okey, 6.5. Minggu ni akan bertemu dengan Sheffield United, kemudian bertemu dengan NFO, kemudian bertemu dengan Chelsea dan Brentford. Okey, untuk 2 game pada aku rasa tak ada masalah untuk pegang player Brighton. Yang seperti yang korang nampak sekarang ni, aku meletakkan Mitoma, tak jadi masalah, pada aku tak jadi masalah. Okey, bertemu dengan Chelsea dengan Brentford, sekiranya korang tak ada player Chelsea, boleh pakailah Mitoma ni. Okey, untuk bertemu Brentford mungkin ada ramai yang ada Moimbo, tapi aku rasa agak sesuai 3 minggu, pada aku agak sesuai korang pegang Mitoma ataupun player lain selain daripada Mitoma. Ansu Fati mungkin boleh korang pakai. Okey, game week ke-11, bercerita pasal game week ke-11, ada perlawanan antara Everton dengan Brighton, berkesudahan dengan 1-1. Okey, aku expect game ni Brighton menang. Okey, daripada awal-awal video ni aku dah katakan expect aku memang Brighton akan menang, tapi berbeza keputusan ni, seri 1-1. Everton sendiri mendahului 1-0, agak jauh juga, tak silap aku minit 80 barulah Brighton ada 1 gol. Okey, dari segi point untuk game week ke-11, Mitoma ada 90 minit game, ada 1 assist, okey, dapat 3 point kat situ, dan kemudian ada bonus 1 kat situ saja dan 6. Okey, siapa ada player ada pegang Mitoma, pada aku tak rugi sebenarnya. Okey, dari segi statistik bertemu dengan Everton dalam game week 11, ada 2 shoot, ada satu on target, ada expect goal kat situ 0.11, kipas kat situ 0, dan automatic aku dapat kat sini expect assist pada aku 0.00. Okey, last 5 game bertemu dengan Sheffield United. Dari segi pertemuan terakhir lebih banyak berpihak kepada Sheffield United. Okey, tak ada apa-apa kemenangan dari Brighton, ada 2 seri dan ada 2 kekalahan kat situ. Latest pertemuan antara Sheffield United dengan Fulham, dengan Brighton ni, dimenangi oleh Sheffield United season EPL 2021. Minggu ni, tengah minggu ni, Brighton akan terlibat dengan UEFA League hari Jumaat bertemu dengan Ajax. Okey, player ketiga kat aku kat sini adalah Almiron, salah satu player
bahagian midfield bermain dengan Newcastle. Price pada aku lebih kurang macam Mitoma tadi, 6.3. Last pertemuan bertemu dengan Bournemouth terakhir lebih berpihak kepada Newcastle. Ada dalam 5 game lah. Ada kemenangan 3 kat situ, ada 2 draw dan kekalahan tak ada kat situ. Kalau ikut pada performance, sepatutnya mudah sebenarnya untuk Newcastle menang bertemu dengan Bournemouth. Minggu ni terlibat dengan UCL pertengahan minggu, tak silap aku dah ada keputusan tadi. Bertemu dengan Dortmund pagi tadi, tak silap aku 2-0 game tu. Dalam game week 11 bertemu dengan Arsenal. Pada aku game tu best, ada fight antara dua tim, tapi pada aku ada gol kontroversi yang pada aku ramai yang berfikir bola tu out atau tak. Tapi untuk pada pendapat aku mengatakan bola tu out. Kemudian untuk point untuk Almiron dalam game tu ada 62 minit, ada 2 point kat situ, ada 1 clean sheet kat situ. Dari segi statistik bertemu dengan Arsenal, 0 shoot on target, 0 SPO goal pun automatic 0.00. Kipas hanya 1 SPSS kat situ adalah 0.09. Pilihan prediction untuk player keempat kat sini adalah Fernandes, salah satu player Man U, bermain dekat bahagian midfield. Price yang pada aku agak tinggi daripada Mitoma dengan Almiron tadi, 8.3. Minggu ni akan bertemu dengan Luton, iaitu tim yang berada dalam kedudukan 18, 19, 20 lebih kurang macam tu. Cuma pada aku untuk Fernandes ni boleh korang berkira untuk pegang 2 minggu. Sekiranya kalau tak ada player Newcastle, tak ada player Chelsea untuk tim korang, mungkin korang boleh pakai juga. Man U akan bertemu dengan Luton dalam game week ke-12. Dalam game week ke-11 bertemu dengan Fulham, ada kemenangan 1-0. Fernandes menjaringkan gol. Bruno Fernandes menjaringkan gol. Gol yang pada aku agak susah. Pada awal-awal tu ada gol juga daripada Tomine tapi dibatalkan. Point pada aku ada kat situ, ada 89 minit, 2 point kat situ, ada 1 gol, 5 point. Kat situ saja dah 7. Agak cantik sebenarnya. Dari segi pertemuan bertemu dengan Luton, hanya ada 1 rekod pertemuan EFL Cup season 2021. Kemenangan berpihak kepada Man U dengan jaringan 0-3. Masa tu tak salah aku ada Juan Mata punya jaringan, ada Rashford dan Greenwood. Fernandes ada assist juga dalam game tu. Tengah minggu ni terlibat dengan UCL hari Khamis, bertemu dengan klub daripada Denmark. Dari segi statistik bertemu dengan Fulham agak cantik sebenarnya, ada 3 shoot kat situ, on target kat situ 3, expect goal kat situ adalah 0.17. Dari segi kipas ada 1 dan SPSS 0.02. Itu yang masuk untuk player yang ke-5 aku, iaitu Kitia. Salah satu player Arsenal. Price pada aku lebih murah daripada Mitoma, lebih murah daripada Almiron tadi, 5.2. Bermain bahagian forward. Minggu ni bertemu dengan Burnley, kemudian bertemu dengan Brentford, kemudian bertemu dengan Fulham, kemudian bertemu dengan Luton. Kalau sekiranya tak ada player-player keempat-empat tim yang Arsenal bertemu ni, pada aku tak ada masalah. Tapi untuk Brentford mungkin ada ramai yang ada lah. Kemudian bertemu dengan Newcastle, seperti yang aku cakap tadi, game best agak fight. Seperti aku cerita pasal Almiron tadi. Minute play pada aku kat sini untuk Kitia 78. Cuma pada aku ramai juga yang ambil Kitia dalam game ke-11 ni, disebabkan ada jaringan hat-trick daripada Kitia dalam game week ke-10. Ramai juga terceduk. Agak scam juga. Dari segi statistik kat sini, 1 shoot on target kat sini adalah 0, expect goal kat sini adalah 0.11. Dari segi kipas hanya 1, SPS kat sini adalah 0.02. Last 5 game bertemu dengan Burnley, pada aku game yang agak balance. Odegaard ada 1 gol dalam 5 pertemuan sebelum ni bertemu dengan Burnley. 5 rekod terakhir, rekod yang tak berapa nak menarik lah sebenarnya untuk Arsenal ni. Hanya ada 1 kemenangan, itu pun season EPL 21-22. Dalam tengah minggu ni akan terlibat dengan UCL
bertemu dengan Sevilla. Okey, pada aku salah satu player forward yang agak menarik, okey, nak pegang dalam beberapa minggu ni agak sesuai. Disebabkan mungkin kalau kau tanya aku, mungkin aku mengambil Ketia ni atas sebab Jesus pun injured, so ada ruang sebenarnya untuk Ketia untuk bermain dalam first E. Kemudian player terakhir kat sini dah setentunya lah adalah forward, dan pemain tu adalah Alvarez. Okey, bertemu dengan Chelsea dalam minggu ni dalam game week ke-11, bermain dengan Man City, bermain bahagian forward. Harga yang pada aku mahal sedikit lah berbanding dengan KTA tadi, 7.2. Minggu ni bertemu dengan Chelsea. Okey, kemudian bertemu dengan Liverpool dalam game week ke-13, game week 14 bertemu dengan Spurs, game week ke-15 akan bertemu dengan Sevilla. Dalam 3 minggu ni pada aku agak hebat juga pertemuan Man City dengan beberapa tim tu. Tapi tak ada masalah sekiranya korang pegang Alvarez forward atau midfield Man City, agak sesuai sebenarnya. Dan aku jangkakan 3 game ni akan ada gol. Okey, tapi tak pastilah gol dengan siapa yang akan gol. Okey, bertemu dengan Bournemouth dalam game week ke-11 pada aku agak kena scam jugalah. Ramai juga menetapkan Haaland sebagai kapten, tapi tak berbaloi sebab hanya 1 point saja. Aku expect dalam game tu memang Man City akan menang besar. Okey, tapi sayang terus terang aku cakap sayang Haaland tak dikeluarkan awal, tak ada gol pula tu. Ya, aku nampak kat sini yang bagus dalam game tu adalah Doku, menyelah gila siut dengan 1 gol, ada 4 assist kat situ. Wow, menarik sebenarnya. Okey, untuk Alvarez bermain 70 minit, 2 point kat situ. Okey, dari segi statistik ada 2 shoot kat situ, ada on target kat situ kosong, expect goal kat situ adalah 0.05. Kipas kat situ agak tinggi sebenarnya, ada 4. Okey, expect assist kat situ adalah 0.29. Last game bertemu dengan Chelsea, boleh katakan lebih berpihak kepada Man City. Game week ke-12, adakah Chelsea selepas ni akan jadi mangsa seterusnya untuk Man City dengan kemenangan yang besar? Pada aku Man City ada rekod yang baik. Rekod terakhir semuanya Man City menang. Okey, semua. Okey, 5 game terakhir. Alvarez ada rekod yang agak menarik sebenarnya. Ada 3 gol dekat situ untuk bertemu dengan Chelsea. Hari Rabu, bukan Rabu, hari ni Rabu. Hari Rabu pagi tadi pun dah ada keputusan bertemu dengan Young Boy. Tak selaku game tu menang Man City 3-0. Okey, so guys, ini 6 player aku dah masukkan. First tadi aku dah masukkan Digny, kemudian aku dah masukkan Mitoma, kemudian aku player ketiga untuk prediction aku Almiron, keempat Fernandes, kelima Ketia, dan akhir sekali Alvarez. So aku harap benda ni dapat membantu korang dalam memilih player dalam tim korang masing-masing. Okay, so kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum, aku Amy, bye.